Okey, kita mulakan Suratul Hajj ayat 46. Suratul Hajj ayat 46. Baik, catatkan ya. Suratul Hajj ayat 46. Afalam, maka apakah tidak? Maka apakah tidak? Maka apakah tidak? Yasiru, mereka berjalan. Fil ardi, di bumi. Fatakuna, maka ia ada. Lahum, bagi mereka. Kulubun, hati-hati. Hati-hati. Ya'kiluna, mereka mengerti. Biha, dengannya. Atau azanun, telinga-telinga. Yasma'una, mereka mendengar. Biha, dengannya. Fa'innaha, maka sesungguhnya ia. La ta'ma, tidak ia buta. Tidak ia buta. Absaru, oleh penglihatan. Walakin, dan tetapi. Ta'ma, ia buta. Kulubun, oleh hati-hati. Allati, yang. Bisudur, dalam dada-dada. Baik, saya masuk mula ya. Suratul Hajj ayat 46. Bismillahirrahmanirrahim. Afalam yasiru fil ardi, maka apakah tidak mereka berjalan. Fil ardi, di bumi. Fatakunu, maka ia ada. Lahum, bagi mereka. Kulub, hati-hati. Ya'kiluna biha, mereka mengerti. Mereka mengerti dengannya. Ya, mereka di sini ialah orang-orang kafir Mekah. Ya. Apakah mereka tidak berjalan ya di bumi melihat ya kesan-kesan orang-orang atau umat yang mendustakan rasul-rasul mereka. Ya. Mereka punya hati, tapi hati tidak mengerti dengannya. Ya, maknanya orang-orang ya kafir Mekah bukan tak ada hati. Mana ada hati? Ya, tapi hati ini tidak mau mengerti dengannya. Yaitu bagaimana kesan-kesan umat-umat yang mendustakan ya, rasul-rasul mereka. Contohnya, di antara mereka adalah
ya ahli-ahli perniagaan yang mana mereka pergi ke arah Syam, Jordan, di situ mereka melihat kesan-kesan umat yang dibinasakan. Terutama mereka melihat lautan mati, yang mana itu adalah cerita benar daripada mulut-mulut mereka yang tinggal di sana, dan mereka pun dengar apa kisahnya bahawa mereka adalah umat Nabi Lut, yang mana mereka mendustakan Nabi Lut, yang mana akhirnya negeri mereka diterbalikkan menjadi lautan. Itulah dikatakan Bahrul Maut, lautan mati. Adakah mereka tidak mengerti, tidak mau memahami? Au azanun yasma'un biha, atau telinga-telinga, mana mereka juga ada telinga-telinga, mereka mendengar dengannya. Tidakkah mereka mau mendengar berita kebinasaan kaum itu? Fa'innaha, maka sesungguhnya ia la ta'mal absar, tidak ia buta oleh penglihatan-penglihatan. Maksudnya mata dia tak buta. Walakinna ta'mal qulubul ladzi fis sudur. Dan tetapi ia buta oleh hati-hati yang di dalam dada-dada. Atau kita bahasakan begini, mereka tak buta mata, tapi buta hati. Senang macam tu. Yang buta ialah buta hati, bukan buta mata. Itu maksudnya. Baik, ayat selanjutnya, ayat 47. Wa yasta'jilunaka, dan mereka minta segerakan kepada engkau. Dan mereka minta segerakan kepada engkau bil azab, dengan azab. Walan, dan sekali-kali tidak akan yukhlifa, ia menyalahi Allahu, oleh Allah, wa'dahu, akan janjinya. Wa inna, dan sesungguhnya, yauman, satu hari, inda, di sisi, Rabbika, Tuhan engkau, ka'alfi sanah, seperti 1000 tahun, mimma, daripada apa yang, ta'udun, kamu hitung. Baik, saya mak semula. Wa yasta'jilunaka bil azab, dan mereka minta segerakan kepada engkau dengan azab. Maksudnya, mereka minta cepat diturunkan azab. Contohnya, wahai Muhammad, contoh bahasa mereka, wahai Muhammad, kami tak percaya apa yang kau katakan. Datangkan azab yang dijanjikan tu. Cepatlah datangkan, tak payah nak tunggu-tunggu esok. Tak payah nak tunggu-tunggu akan datang. Sekarang pun boleh datangkan. Macam itulah bahasa-bahasa mereka. Kalau kita pun, kita akan terasa hati, sakit hati. Mereka minta supaya azab itu turun dengan cepat. Dia tak percaya apa yang Nabi kabarkan tentang akhirat. Mereka tak percaya. Wala yuhlifallahu wa'dahu, dan sekali-kali tidak akan ia menyalahi oleh Allah akan janjinya. Allah tak menyalahi janji Allah Ta'ala akan mengazab mereka. Akhirnya turunlah azab yang dikatakan sebagai Yaumul Badar. Yaumul Badar, mana perang Badar.
Ya, perang Badar itu satu azab buat mereka yang terlampau angkuh, bongkak, ya, sombong lagi, ya. Dengan peperangan Badar tadi, hancurlah segala-gala harapan, ya, pemuka-pemuka musyrikin. Sebab ya, Mekah sudah ditawan dan dimiliki oleh tentera-tentera Islam. Ya, itu satu azab buat mereka yang mereka nakkan azab sangat. Ya, di antara mereka ya terbunuh dalam peperangan Badar. Pemuka-pemuka ya, yang sombong ya, terbunuh dalam peperangan Badar sebagai azab buatnya. Maka bertemulah nanti dengan Tuhan. Jawablah sendiri. Ya, begitu juga. Ya, segala-galanya ya, hilang daripada ya, harapan mereka. Contohnya, mereka dah tidak punya negara lagi. Mereka ya, hanya ya, bergantung kepada ya, pemerintahan Islam. Di situlah atau selepas itulah kalau ya, dapat dilihat ramai mereka berduyun-duyun ya, untuk apa masuk ke dalam agama Allah. Sebagaimana yang disebut dalam surah An-Nasr ya. Iza jaa nasrullah tu. Ya. Wa inna yauman inda rabbika ka alfi sanah. Dan sesungguhnya satu hari di sisi Tuhan engkau ka alfi sanah, seperti 1000 tahun. Ya. Mimma ta'udun, daripada apa yang kamu hitung. Ni ya. Maknanya satu hari di sisi Allah seperti 1000 tahun kita hitung. Itu yang dikatakan di akhirat besok. Ya, satu harinya kalau kita hitung di dunia ni 1000 tahun, ya, maklum kita pun tak dapat hidup ya, sampai 1000 tahun. Kalau dah 100 tahun tu pun dah ya, lumayan sangatlah. Kalau dah umur 100 tahun. Ya, kebanyakannya pun sukar untuk mencapai 100 tahun. Ya, apalagi 1000. Ya, bayangkanlah 1000 tahun baru satu hari di akhirat. Kalau Allah katakan ya 1000 tahun di akhirat, ya, berapa kiraan dunia? Ya, sebab di akhirat, kenapa satu harinya begitu panjang sampai 1000 tahun? Ya, sebab di akhirat ya, kita tidak ya, memerlukan ya, hitungan hari. Ya, di dunia ni kita memerlukan hitungan hari kerana ada urusan-urusan. Ya. Kalau tidak, ya, macam mana kita nak tahu hari ni hari apa? Ya, sebab itu adanya hitungan hari. Di akhirat, ya, orang leka dengan nikmat, terutama ahli syurga, leka dengan nikmat. Dia tak sedar ya, bahawa ya, yang mereka lekakan itu sudah 1000 tahun. Ya, dah 1000 tahun dia tidak sedar. Dia punya seronok ya, dalam syurga. Ya. Berbezalah dengan ahli neraka yang meronta-ronta untuk keluar, tapi tak dapat keluar. Itulah hitungan kalau nak tahu. Ya, hitungan di sisi Allah Ta'ala. Besok di akhirat, besok 1000 tahun tu, kita hitung kat dunia 1000 tahun baru satu hari. Ya. Itu dikatakan kehidupan yang abadi. Ya. Baik, sambung lagi. Wa ka'ayyin, dan berapa banyakkah? Dan berapa banyakkah? Min, daripada qaryatin, negeri. Amlaitu, telah aku tangguhkan. Telah aku tangguhkan laha, baginya. Wahya, walhal ia
Zalimatun, yang zalim. Summa, kemudian, ahoztuha, telah aku seksa akannya. Ahoztuha, telah aku seksa akannya. Wa ilayya, dan kepadaku, al-masir, tempat kembali. Saya semula. Wa ka'ayyin min qaryatin amlaitu laha, dan berapa banyakkah negeri telah aku tangguhkan, kata Allah, baginya. Wahya zalimatun, walhal ia yang zalim, maknanya penduduknya zalim. Allah tangguhkan azabnya. Allah tak azab, tapi Allah tangguhkan. Sedangkan penduduk itu zalim. Summa akhastuha, kemudian telah aku seksa akannya, iaitu penduduk itu. Wa ilayyal masir, dan kepadaku tempat kembali. Kepadaku itu mana? Kepada Allah. Ya, tempat kembali. Ya, jadi menunjukkan bahawa ya, umat-umat yang terdahulu pun macam tu juga. Di antaranya cepat didatangkan azab itu. Di antaranya ada yang dilewatkan sedikit. Ya, seminggu, 2 minggu, ya. Nah, dan kepada Nabi Muhammad, umat Nabi Muhammad ni, ya, ditakhirkan. Memang dilewatkan pun bukan masa itu juga. Diazab, tapi dilewatkan atau ditakhirkan. Tapi bila datang azab itu, tidak boleh nak lari, ya, daripada Allah Ta'ala. Ya, tidak ada tempat lari. Maka akan kembali kepada yang Maha Pencipta, iaitu Allah. Baik, ayat 49. Qul, katakanlah oleh engkau. Ya ayyuhan nas, wahai manusia. Innama, sesungguhnya tidak lain, ana, aku, lakum, bagi kamu, nazirun, seorang pemberi ancam. Seorang pemberi ancam, mubin, yang terang. Baik, saya masuk mula, ya. Kul, katakanlah oleh engkau ni balik kepada khitabnya kepada Nabi lah maksudnya. Katakanlah oleh engkau, ya Muhammad. Macam itulah bahasanya. Ya ayuhan nas, wahai manusia. Innama ana lakum nazirum mubin. Sesungguhnya tidak lain aku bagi kamu seorang pemberi ancam yang terang. Jadi Nabi Muhammad memberitahu kepada penduduk Mekah bahawa dia adalah seorang pemberi ancam atau pemberi peringatan yang terang, ya, daripada Allah Ta'ala. Ya, maka ancaman itu, ya, untuk orang-orang yang kufur, ya, ancamannya ialah neraka. Tapi kepada orang yang beriman, ya, maka kegembiraannya dengan, ya, khabar gembira daripada syurga. Ya. Baik, sambung lagi. Falladzina, maka orang-orang yang amanu, telah beriman mereka, wa amilu, dan telah mengerjakan mereka, as-solihati, akan beberapa akan amal-amal soleh. Okey, cantiknya. Akan amal-amal soleh. Lahum, bagi mereka, maghfiratun, keampunan. Warizkun, dan rezeki.
karim yang mulia. Yang mulia tu boleh kita yang baik pun boleh, ya. Tapi tak apa letak yang mulia. Baik, saya semula. Walladzina amanu wa amilus solihati, maka orang-orang yang telah beriman mereka dan telah mengerjakan mereka akan amal-amal soleh. Lahum, bagi mereka maghfirah, keampunan, wa rizqun karim, dan rezeki yang mulia. Rezeki yang mulia itu ialah jannah, iaitu syurga, ya. Itulah rezeki yang mulia. Untuk siapa? Ya, untuk yang beriman dan beramal soleh, ya. Selalu saya sebutkan, ya, amal soleh ini, ya, adalah amal yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Itulah amal yang soleh. Ya, contohnya solat. Solat yang diajarkan oleh Rasul. Puasa, ya, puasa yang diajarkan oleh Rasul. Haji, haji yang diajarkan oleh Rasul. Jadi, ya, amal-amal ibadat, ya, hendaklah amal ibadat itu yang diajarkan oleh Rasul. Ya, baru dinamakan solih. Kalau jamak, solihat, ya. Solihat. Kalau beriman saja tapi tidak beramal soleh, ya, maka, ya, tidak ada artinya, ya. Sebab yang akan mendapat maghfirah, keampunan Allah, dan yang akan mendapat rizqun karim, iaitu surga, mereka yang beriman, ya, diiringi dengan amal soleh, barulah mendapat maghfirah, keampunan Tuhan, dan mendapat syurga, ya. Itu dikatakan, ya, terkadang ya sedikit amalnya tapi ikhlas kerana Allah Ta'ala, ya, dan ya amalnya itu menurut apa yang diajarkan oleh Rasulnya, ya, maka ya sedikit itu berkualiti daripada beramal yang banyak, ya, tetapi ya ibarat buih di laut, ya, tidak ada nilai. Sebab apa? Ya, amal-amal yang banyak itu, ya, amal yang direka-reka sendiri, bukan yang diajarkan Rasul, ya. Baik, kita sambung lagi. Wallazina, ayat yang ke-51, ya, suratul Hajj ini. 51. Wallazina, dan orang-orang yang sa'au, telah berusaha mereka, fi ayatina, pada ayat-ayat kami, mu'ajizina, orang-orang yang melemahkan, dalam braket merosakkan. Ulaika, orang-orang itu, ashabu, penghuni-penghuni, al-jahim, neraka jahim. Semak semula. Wallazina sa'u fi ayatina, dan orang-orang yang telah berusaha mereka pada ayat-ayat kami, mu'ajizin, ya, orang-orang yang melemahkan. Maksudnya apa? Maksudnya orang-orang yang berusaha untuk melemahkan atau membatalkan, ya, Al-Quran ini. Ya, ayatina di sini dengan maksud Al-Quran. Jadi orang yang berusaha, ya, untuk melemahkan Al-Quran ini, membatalkan ayat Quran ini, ya, dan ya melemahkan orang-orang yang mau mengikuti jalan Rasul. Ulaika ashabul jahim, orang-orang itu adalah
penghuni-penghuni neraka jahim. Ya. Allah sendiri dah maklum, dah bagi tahu pun. Ya, siapa yang berusaha untuk menutup, ya, menahan, melarang orang daripada memahami atau mengikuti Al-Quran, ya, orang ini akan jadi penghuni-penghuni neraka jahim. Saya nak sebutkan mu'ajizin. Ini adalah jamak muzakkar salim. Kalau kita jadikan dia muannas, jadinya mu'ajizat, mu'ajizat. Itu kalau nak jadikan muannas, ya. Ini mu'ajizina. Itu muzakkar. Kalau mu'ajizat, itu muannas, ya. Okey, kita sambung lagi. Wama arsalna. Wama dan tiada. Arsalna telah kami utuskan. Telah kami utuskan. Min daripada. Qablika sebelum engkau. Min rasulin daripada rasul. Wala dan tidak. Nabiyin nabi. Dan tidak nabi. Illa melainkan. Iza apabila. Tamanna telah membaca ia. Alqa telah melemparkan ia. Telah melemparkan ia. Kejap, ya. Telah melemparkan ia asyaitanu oleh syaitan. Telah melemparkan ia oleh syaitan. Fi umniyatihi. Pada bacaannya. Pada bacaannya. Bayan sahu. Maka ia hapuskan. Maka ia hapuskan. Allahu oleh Allah. Ma akan apa yang. Yulki ia lemparkan. Asyaitan oleh syaitan. Summa kemudian. Yuhkimu ia tetapkan. Allahu oleh Allah.
ayatihi akan ayat-ayatnya. Wallah dan Allah alimun amat mengetahui. Hakim lagi amat bijaksana. Baik, semak semula ya. Ayat yang ke-52. Wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin. Dan tiada telah kami utus daripada sebelum engkau daripada rasul dan tidak nabi. Atau kita bahasakan, ya, kami tidak utuskan seorang rasul dan juga seorang nabi. Macam tu. Di sambung ayat ni. Illa melainkan iza tamanna. Apabila ya tamanna telah ia baca atau telah membaca ia, fi'il madhi ya, telah membaca ia. Ingat ya, tamanna ni dengan makna qira'ah. Qira'ah telah membaca ia, ya. Lain makna, dia makna ia angan-angan. Telah berangan-angan ia. Tapi di sini dengan makna qira'ah. Mana dengan makna membaca. Apabila telah membaca ia, ya. Maknanya, ya, apabila telah membaca ia, iaitu rasul atau nabi, alqa telah melemparkannya asyaitan oleh syaitan fi umniyatihi pada bacaannya, ya. Maka syaitan pun, ya, melemparkanlah dalam bacaannya, iaitu menghayal-hayalkan dalam hati-hati manusia, ya. Dan dikatakan apa? Ya, katanya, ya, dengar tu. Ya, tu yang dibaca tu sihir. Ya, itu sebenarnya sihir. Yang direka-reka. Jangan dengar. Kalau dengar nanti, ya, kamu akan terikut dengan Muhammad tu. Itu sihir Muhammad tu. Contoh kepada Nabi Muhammad. Kepada nabi-nabi dahulu pun macam tu juga. Jadi syaitan-syaitan ini, ya, melemparkanlah dalam bacaannya, ya, mengatakan itu sihir, ya, dan lain-lain, ya. Fayansahullahu ma yulqi syaitan, maka ia hapuskan oleh Allah apa yang ia lemparkan oleh syaitan. Summa yuhkimullahu min ayat yuhkimullahu ayati, kemudian ia tetapkan oleh Allah akan ayat-ayatnya. Allah hapuskan lemparan-lemparan syaitan tadi dan Allah tetapkan atau teguhkan ayat-ayatnya, iaitu ayat-ayat Allah. Wallahu alimun hakim, dan Allah amat mengetahui, ia lagi amat bijaksana. Ini maknanya, ya, bila, ya, Nabi atau Rasul baca ayat-ayat Allah, ya, macam-macamlah tuduhan mereka. Kau jangan percaya. Itu rekaan Muhammad je. Itu rekaan Rasul je. Kalau Rasul dulu. Ya, kalau Muhammad, dituduh Muhammad lah. Itu rekaan Muhammad je. Kemudian ia kata itu sihir Muhammad. Kadang dituduh itu syair Muhammad. Kau nak ikut ke? Macam itulah. Mereka tuduh. Itu lemparan syaitan namanya. Syaitan ni syaitan siapa? Syaitan manusia. Ya. Manusia yang jadi syaitan. Ya. Jadi perempuan ingat syaitan tu apa? Syaitan tu perangai. Ya, perangai kejahatan. Kalau manusia jadi syaitan. Kalau jin jadi syaitan. Perangai itu syaitan. Ya. Syaitan tu makna jahat. Ya, perangai jahat. Baik, lagi. Liyaj'ala, supaya ia jadikan.
supaya ia jadikan ma yulki, apa yang ia lemparkan, asyaitan oleh syaitan, fitnatan, jadi cobaan. Lillazina, bagi orang-orang yang fi qulubihim, dalam hati-hati mereka, maradun, ada penyakit. Wal qasiyah, dan yang keras. Qulubuhum, oleh hati-hati mereka. Wa inna, dan sesungguhnya, dan bahwasanya ya sini. Dan bahwasanya az-zalimina, orang-orang yang zalim, lafi, sungguh dalam, syikok, perpecahan, bait, yang jauh. Baik, saya semula. Liya ja'ala, supaya ia jadikan mayul ke syaitan, apa yang ia lemparkan oleh syaitan, fitnatan, ia jadi fitnah atau cobaan, lillazi nafi qulubi maradun, bagi orang-orang yang dalam hati-hati mereka ada penyakit. Jadi apa yang dilemparkan oleh syaitan-syaitan manusia, dikatakan Quran itu sihir, Quran itu syair, dan berbagai lagi. Sebenarnya itu adalah sebagai satu fitnah. Satu fitnah ataupun cobaan, terutama kepada mereka yang hatinya ada penyakit. Penyakit apa? Penyakit nifak, munafik. Jadi menjadikan mereka was-was, ragu-ragu dengan Quran. Wal qasiyah qulubuhum, dan yang kosong hati-hati mereka. Yang kosong hati mereka tafsirannya ialah orang musyrikin. Yang kosong hatinya pun terpengaruhlah. Wa inna zalimina lafi shiqaqin ba'id, dan bahwasanya orang zalim sungguh dalam perpecahan yang jauh. Orang-orang yang zalim sudah tentu akan terjauh daripada kebenaran. Kerana apa? Mereka sendiri bencikan kebenaran itu. Baik. Kita semak dulu kita punya kerja rumah. Kerja rumah kita semak dulu. Baik. Hari itu, minggu lepas kita ada buat kerja rumah. Apa dia punya perkataannya? Cuba sebut. Qatala, lagi? Apa ejaan? Apa hurufnya? Lam ko khalaqa. Okey. 3. Tiga je ke? 3 ya. Siap ke? Dah siap? Dah siap. Alhamdulillah. Beres. Okey, kita ambil nombor 1. Nombor 1 apa tadi? Khalafa. Fa ke kok? Halaka. Lam kaf ya? Okey. Ni binasa, okey.
Halaka. Okey, rujukan dia berapa? 454. Okey, nombor 2, Kotala. Rujukan dia 301. Okey, nombor 3, Zolama 218. Okey, kita ambil nombor 1 dulu. Halaka mudhari' yahliku. Masdar dia halakan. Halakan. Baik, ini nombor 1 ya. Nombor 2, Kotala mudhari'nya. Tak, nombor 2. Nombor 2 dulu. Kotala. Kotala yaktulu. Yaktulu masdarnya qatlan. Ya, qatlan. Jadi siapa yang tertinggal, yang tak sempat nak rujuk, sebab itu saya sebut rujukan dia. Rujukan tu tengok kamus ya. Okey, yang ketiga, zolama mudhari'nya apa? Yazlimu. Masdarnya zulman. Ya. Okey, kita selesaikan dulu yang nombor 1, iaitu halaka yahliku, halakan. Ya. Apa dia punya amar? Halakan. Halaka yahliku. Ihlik. Okey. Ihlik. Nahi la tahlik. Okey. La tahlik. Isim fa'il halikun. Isim maf'ul mahlukun. Makan mahlakun. Zaman mahlakun. Alat mihlakun. Tafdil ahlaku. Mubalaghah halakun. Madi majhul hulika. Mudhari' majhul yuhlaku. Yuhlaku. Ya. Yang lain tu ya ikut ya. Artinya ya dapat ikut ya. Dapat buat. Okey, nombor 2 iaitu qatala yaktulu qatlan. Madi mudhari' masdar ni tak boleh salah sebab ia rujukan dia dalam kamus. Kita boleh tiru. Yang kita nak buat ni sambungan dia, iaitu amar. Daripada amar sampailah mudhari' majhul. Baik, qatala yaktulu qatlan, amarnya apa? Uktul. Ya, nahi la taktul. Isim fa'il qatilun. Isim maf'ul maktulun. Makan maktalun. Zaman maktalun. Alat miktalun. Tafdil aktalu. Mubalaghah qatalun. Madi majhul. Kutila. Mudhari' majhul yuktalu. Okey, nombor 3 perkataan dia ialah zolama. Ya, zolama. Kalau mudhari' yazlimu, masdarnya zulman. Itulah yang tersebut dalam kamus. Okey, kita teruskan dengan amarnya apa? Izlim. Mana tahu izlim bunyi izlim pula? Huruf ketiga mana? Ketiga. Huruf mudhari' ketiga tu baris bawah yazli.
Yazlim. Yazli. Jadi li tu lim. Macam tu. Jadi izlim. Ya. Sebab itu jangan hairan. Kenapa fi'il amar kadang ada baris depan, kadang ada baris bawah, kadang ada baris atas tengah dia, ya. Itu menunjukkan bergantung pada mudhari'nya. Contohnya ya jalasa yajlisu. Yajlisu. Amarnya tentu ijlis. Ya. Hasuna yahsunu. Yahsunu. Amarnya tentu uhsun. Uhsun. Ya. Hasiba yahsibu. Ya, tentu bunyi ihsib. Macam tu, ya. Tengok mudhari'nya. Okey, sekarang amarnya izlim. Nahinya la tazlim. Isim fa'il zalimun. Isim maf'ul mazlumun. Makan mazlamun. Zaman mazlamun. Alat mizlamun. Tafdil azlamu. Mubalaghah zallamun. Ya, madi majhul. Zulima. Mudhari' majhul. Yuzlamu. Okey. Zalama dengan makna zalim. Kalau madi apa? Zalim. Telah zalim ia. Mudhari' masdar. Amar zalimlah oleh engkau. Nahi jangan engkau zalim. Isim fa'il yang zalim. Isim maf'ul yang dizalimi. Makan tempat zalim. Zaman masa zalim. Alat alat zalim. Tak kira, sebut je. Alat zalim, ya. Alat sebut alat juga, ya. Kemudian tafdil lebih zalim. Mubalaghah tersangat zalim, ya. Madi majhul telah zalim ia. Mudhari' majhul. Apa madi majhul macam mana? Madi. Telah dizalimi ia. Mudhari' majhul ia dizalimi. Macam itulah kedudukan meletak makna, ya. Meletak makna macam tu. Itu kedudukan dia. Cantik, ramai dah pandai buat dah. Alhamdulillah, makin pandai. Ya. Kalau yang tak dapat tu, calling kepada yang dapat. InsyaAllah dapat dia. Ya. Macam mana dia boleh dapat? Tanya dia, macam mana kau boleh dapat ni? Ya. Belajar dengan dia. Mesti dapat. Ya. Okey, kita nak buat latihan lagi supaya lebih pandai lagi. Ya. Tak apa, nak pandaikan ni dulu sikit. Sikit hari. Ya. Nak mahirkan betul-betul mahir. Ada yang belum mahir lagi ni, ya. Ya. Ada yang belum mahir lagi. Baik, kita ambil perkataan dalam ayat yang ke-47, ya. Ayat 47 ialah perkataan yasta'jiluna. Yasta'jiluna, gariskan. Ayat 47, ya. Yasta'jiluna, gariskan. Yukhlifa, yang depan dia. Yukhlifa. Yukhlifa.
Ya. Kemudian perkataan ya, as-solihati ayat yang ke-50. As-solihati kemudian ya, rizqun, satu lagi karimun. Lima. Okey, saya ulang balik. Yang pertama, yastajiluna, apa pekat 3 huruf dia? Ain, ain, jim, lam. Ya. 3 hurufnya ain, jim, lam. Okey, yukhlifa, 3 huruf dia? Holamfa. Holamfa. Okey, ayat 50. 50. As-solihati kan? Sod lam ha. Kemudian rizkun, huruf dia rozaikop. Rozaikop. Rozaikop ya. Karimun, kap romim, bukan kap roya, kap romim. Kap romim ya. Karimun. Okey, itu untuk kerja rumah ya. Boleh buat tak? InsyaAllah ya. Boleh ya. Yang lain pun yang senyap-senyap ni pun ya dikatakan boleh juga semua ya. Alhamdulillah. Jadi itu saja untuk hari ini. Mudah-mudahan dapat kita manfaatkan pelajaran hari ini.